Baik. Selamat kembali ke channel Cikgu pada hari ini. Jadi pada hari ini kita sambung kembali selepas cuti uh, tentang topik fokus kita yang ketujuh. Topik fokus kita yang ketujuh telah pun Cikgu berkongsi part 1 pada minggu yang lepas, iaitu tentang faktor Perang Dunia Kedua. Okay, jadi pada hari ini Cikgu ingin bersambung dengan part 2 dan part 3, iaitu tentang peristiwa Perang Dunia Kedua dan juga bagaimana berakhirnya Perang Dunia Kedua, ataupun juga mungkin ditanya berkenaan kejayaan tentera bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. Apakah faktor kejayaan mereka ataupun faktor kegagalan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Baik. Jadi kita mulakan dulu tentang peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi seperti mana yang kita telah tahu sebelum ini, dalam part 1, iaitu mengapa berlakunya Perang Dunia Kedua. Antara salah satu faktor utama berlakunya Perang Dunia Kedua ialah kerana Jerman, adalah kerana negara Jerman yang pertama mempunyai ideologi baharu, iaitu Nazisme di bawah pimpinan Adolf Hitler, dan pada masa yang sama yang berasa begitu tidak puas hati terhadap perjanjian Versailles pada akhir Perang Dunia Pertama yang telah menjejaskan kedudukan Jerman, kedaulatan dia, kuasa dia dan juga ekonominya, sehingga membawa kepada tindakan Jerman yang memulahkan Perang Dunia Kedua. Baiklah, sama-sama kita saksikan bagaimanakah Jerman memulahkan Perang Dunia Kedua. Jerman memulahkan Perang Dunia Kedua dengan menyerang sebuah negara jiran dia, iaitu Poland dahulu. Jadi selepas menyerang Poland, Jerman menyambung rancangan dia yang pertama, iaitu dia nak menakluki Eropah Barat. Jadi itu langkah pertama Jerman. Jerman nak melakukan penaklukan terhadap Eropah Barat. Maksudnya dia ingin menguasai negara-negara di sebelah barat Eropah. Mari kita lihat peta Eropah untuk lebih memahami apakah yang dimaksudkan di sini Eropah Barat. Jadi kita lihat di buku teks muka surat 61, kita akan nampak ada satu peta yang menunjukkan lokasi Perang Dunia Kedua di Eropah. Jadi di sinilah Jerman. Bila kita sebut Eropah Barat, Eropah Barat adalah terletak di sebelah sini, di sebelah barat lah, barat timur kan. Jadi sebelah barat adalah termasuk negara-negara seperti Perancis, Belgium, Belanda, Britain, antaranya negara-negara sebelah barat inilah yang kita panggil sebagai Eropah Barat. Manakala tadi kita lihat Poland, inilah langkah pertama Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Jerman menyerang Poland dan kemudiannya Jerman menyambung tindakannya dengan menyerang negara-negara sebelah barat dia di Eropah. Jadi di sini sekiranya kita lihat dalam petunjuknya arrow yang arrow merah ini, petunjuk merah ini, menunjuk merujuk kepada kemarahan kuasa paksi. Maksudnya arah pergerakan serangan Itali, serangan Jerman, ataupun Itali lah, sebab Itali akan menyertai Jerman sebagai sebahagian daripada kuasa paksi nanti. Jadi inilah arah dia menyerang. Kemudiannya nak menakluk Eropah Barat. Baik, kita kembali kepada nota tadi. Jadi bagaimanakah Jerman memulahkan serangan dia? Jerman memulahkan serangannya menggunakan serangan Blitzkrieg ataupun juga dipanggil serangan kilat. Serangan kilat ini secara spesifiknya adalah
satu taktik peperangan Jerman dengan menggunakan serangan secara dari pelbagai pelbagai arah lah. Okay, dia mulakan dengan serangannya bermula dari udara dan juga ada tentera bermotosikal di bahagian darat dan juga kereta kebal di bahagian darat. Jadi mereka akan serang sekali. Jadi apabila uh, digunakan taktik sebegini adalah amat berkesanlah taktik dia, dan Jerman melalui serangan Blitzkrieg, Jerman telah berjaya menawan Poland dan kemudiannya menguasai Eropah, hampir keseluruhan Eropah Barat. Tetapi belum habis, hanya hampir keseluruhan, tetapi masih ada lagi beberapa kuasa besar di Eropah Barat yang Jerman belum dapat menguasai. Maka peristiwa Perang Dunia Kedua ini bersambung dengan part 2, bahagian keduanya, iaitu pengeboman Britain. Jadi Jerman dia ingin juga menguasai Britain, maka dia memulahkan dengan mengebom Britain dan menyerang Britain melalui serangan udara dan laut yang memusnahkan pelabuhan, perindustrian, termasuklah pertahanan udara Britain. Okay, jadi yang ini akhirnya menjejaskan ekonomi Britain. Dan selepas Jerman memulahkan tindakannya yang begitu hebat dan dahsyat sekali, ini telah menarik minat sebuah negara yang juga kita telah lihat di bahagian faktor yang juga mempunyai ideologi baru yang ingin menaikkan nama negaranya dan sanggup menggunakan pelbagai cara untuk menaikkan nama negaranya, termasuklah berperang, iaitu Itali. Itali juga pada masa yang sama berasa tidak puas hati juga terhadap perjanjian Versailles pada akhir Perang Dunia Pertama. Jadi pada masa saat tersebutlah Itali, bila nampak perkembangan terkini yang dilakukan oleh Jerman, sangat tertarik untuk menyertai perang. Maka Itali pun menyertai perang dengan menyebelahi sebuah negara yang kita semua sudah tahu tentunya dia akan menyebelahi Jerman, sebab tadi kita telah lihat persamaan antara dua buah negara ini. Jadi Itali pun menyertai perang, menyertai Jerman dalam perang ini dan isytihar perang terhadap Britain, dan membantu Jerman dengan menyerang Perancis dari selatan, manakala Jerman menyerang Perancis dari bahagian utara. Okay, kita lihat dalam peta untuk lebih jelas. Jadi Jerman serang Perancis dari utara, Itali dari selatan. Dan setelah mereka berjaya dalam beberapa kali serangan mereka ini, Jerman sambung lagi dengan cita-cita besarnya, iaitu ingin menguasai seluruh Eropah. Jadi di Eropah, negara paling besar ialah Rusia. Jadi itulah target, itulah sasaran Jerman yang terakhir, iaitu ingin menyerang Rusia. Jadi Jerman pun melancarkan operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa ini target untuk menyerang besar-besaran dan menawan Rusia. Okay. Jadi itulah peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah. Seterusnya kita lihat bagaimana berakhirnya Perang Dunia Kedua. Okay. Setelah Jerman dan kawan baik dia sekutunya Itali melakukan serangan demi serangan, apakah hasil dia? Adakah mereka berjaya? Seperti mana yang kita sudah tahu, pada hari ini mereka tidak berjaya. Jadi mengapakah? Tadi kita dah lihat begitu banyak kejayaan demi kejayaan yang ditempa oleh mereka. Apakah yang membawa kepada kegagalan mereka dalam perang ini? Okay, jadi pada saat-saat akhir Perang Dunia Kedua ini, kita nampak berlaku kerjasama antara kuasa besar di dunia ini, iaitu antaranya Amerika Syarikat, British dan juga Rusia. Okay. Mula-mulanya Presiden Amerika Syarikat dan Perdana Menteri Britain sering
bertemu. Mereka sering bermesyuarat, berbincang untuk buat keputusan politik dan ketenteraan bersama. Okay. Kemudiannya disertai oleh Presiden Rusia juga. Jadi itu adalah yang pertama. Yang kedua, memang pemimpin dari bahagian kuasa bersekutu, iaitu uh, sekiranya murid-murid jelas tentang perkembangan Perang Dunia Kedua, murid-murid akan tahu dalam Perang Dunia Kedua terdapat dua kumpulan kuasa yang bersaing, iaitu kuasa bersekutu dan kuasa paksi. Okay. Kuasa bersekutu ini antaranya negara yang terlibat ialah Amerika Syarikat, Britain dan juga Rusia. Perancis jugalah yang kita nampak tadi. Dan yang kuasa paksi pula diketuai oleh Jerman, disertai oleh Itali, dan kemudiannya kita akan nampak Jepun di bahagian Asia Pasifik. Jadi strategi serangan yang digunakan oleh kuasa bersekutu yang terdiri daripada Amerika Syarikat, Britain dan Rusia adalah sangat berkesan. Okay. Dan ini menyebabkan akhirnya Jerman dan sekutunya telah kalah dalam perang ini. Jadi bagaimana dari segi mana kita nampak keberkesanan strategi mereka? Kita boleh nampak keberkesanan strategi mereka dalam kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu, okay, iaitu operasi D-Day. Operasi pendaratan tentera bersekutu yang dinamakan operasi D-Day ini ialah satu operasi di mana tentera bersekutu telah menyebarkan maklumat tentang pendaratan tentera bersekutu di Calais, satu tempat di Perancis. Okay. Jadi, tetapi itu bukan maklumat sebenar. Jadi, mereka telah berdaya tentera Jerman tentang pendaratan di Calais, tetapi sebenarnya mereka mendarat di satu tempat yang bernama Normandy. Jadi, bila tentera Jerman mendapat berita palsu tersebut, tentera Jerman telah percaya dan pergi ke Calais, meninggalkan Normandy kosong dan senang untuk dimasuki oleh tentera bersekutu. Dari sanalah tentera bersekutu berjaya mendarat dan kemudian menguasai kembali Perancis. Okay. Jadi itu adalah bahagian huraian untuk keberkesanan strategi serangan mereka. Pada masa yang sama, mengapa kuasa bersekutu boleh memenangi perang kali ini adalah disebabkan kegagalan operasi menawan Rusia oleh Jerman. Sebenarnya Jerman pada peringkat awal perang memang menempa banyak kejayaan, tetapi kekalahan dia adalah disebabkan langkah terakhir ini, di mana di Rusia ini Jerman telah menggunakan masa yang sangat panjang, begitu panjang sehingga melewati 2 tahun perang itu bersambungan di Rusia. Okay. Dan 2 kali musim sejuk dan banyak tentera yang telah terkorban dan Jerman hilang banyak nyawa lah dalam proses tersebut. Dan apabila ramai tentera yang telah terkorban, tentera lain semangat dia pun semakin merosot, semakin kurang semangatnya, dan akhirnya General Jerman sudah tak boleh bertahan dah dan akhirnya menyerah kalah. Okay. Baik, jadi itulah bagaimana berakhirnya Perang Dunia Kedua. Jadi kita nampaklah daripada cerita ini bahawa peperangan ini bukan sesuatu yang kita ingini lah, memang bukan diingini, dan juga amat rumit, dan dia boleh dimulahkan disebabkan idea seseorang. Yang inilah yang selalu dibangkitkan oleh murid-murid apabila kita nak buat sesuatu yang kita nak buat sesuatu untuk negara, untuk bangsa yang baik, dan ada yang ragu-ragu tentang kebolehan diri. Jadi cikgu nak ajak murid-murid untuk fikir, sekiranya sebabkan idea seseorang boleh bawa kepada keburukan yang begitu besar, tidakkah
idea yang baik kita yang kecil ini boleh membawa kepada kebaikan yang besar kepada seluruh umat manusia. Okay? Sebenarnya kuasa itu adalah sama. Hanya perbezaan dia di sama ada kita di bahagian kebaikan ataupun bahagian yang jahat, kejahatan. Jadi, dan langkah manakah yang diambil oleh kita itu adalah di atas keputusan kita. Okay? Jadi, dengan itu kita haruslah, okay, kita dah lihat apakah keburukan, kita sedar apakah keburukan peperangan dan kita haruslah renungkan bagaimanakah cara dia untuk mengelakkan. Okay? Jadi seterusnya kita sambung kepada bahagian latihan. Latihan pada hari ini, cikgu nak pilih soalan percubaan. Jadi yang ini adalah percubaan negeri, tak silap cikgu, negeri Pahang. Okay, negeri Pahang. Jadi 2023 yang terkini. Jadi mari kita lihat satu soalan berkaitan Perang Dunia Kedua. Okay, jadi Perang Dunia Kedua berlaku di dua medan pertempuran iaitu di Eropah dan Asia. Nyatakan dua pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Bila disebut pihak di sini, okay, okay, jawapannya sama ada murid-murid boleh tulis sesebuah negara yang terlibat dalam perang ataupun di sini kita tahu ada dua buah kuasa besar, dua buah gabungan Pakatan Ketenteraan besar dalam Perang Dunia Kedua. Jadi murid-murid juga boleh tulis tentang dua buah pakatan tersebut sebagai jawapan ataupun negara-negara terlibat. Jadi di sini terpulanglah kalau murid rasa, oh saya ingat Jerman. Okey, bolehlah. Jerman juga boleh ditulis sebagai jawapan. Jadi cikgu tulis kedua-dua jenis jawapan dan terpulang kepada kamu untuk pilih apakah yang cara nak jawab yang lebih senang untuk anda. Jadi Jerman ini kalau murid tak ingat, boleh juga tulis kalau yang teringat adalah Pakatan Ketenteraan yang melibatkan Jerman, maka murid juga boleh tulis kuasa faksi juga jawapan yang betul tepat. Okay. Sekejap. Okay. Kemudiannya kita lihat, okay, uh, ataupun British. Ada yang ingat British. Jadi British adalah kuasa bersekutu. Okay. Mana-mana satulah boleh dipilih sebagai jawapan. Tentunya negara-negara lain seperti Itali, Jepun, yang juga terlibat, Perancis adalah juga jawapan yang betul. Okay, seterusnya kita pergi kepada B. Bagaimanakah Perang Dunia Kedua berakhir di Eropah? Okay. Jadi Perang Dunia Kedua berakhir, kita sudah tahu ada 4 isi utama dia. Jadi kita juga di sini kita boleh tuliskan 4 isi tersebut, iaitu Perang Dunia Kedua berakhir di Eropah. Okay. Apabila kuasa uh, berlaku kerjasama kuasa besar. Kita tahu ada tiga buah kuasa besar, okay, dan keberkesanan strategi negara bersekutu. Okay, jadi selain itu, kegagalan operasi Jerman menawan Rusia dan kejayaan operasi ketenteraan tentera kuasa atau tentera atau kuasa bersekutu. Baik, habis. Okey, yang ini susah. Susah sedikit lah yang format.
Text box ini dia lari di sekejap. Cuba untuk susunkan. Itulah jawapan dia. Okay, sekiranya murid-murid ingin huraikan juga bolehlah. Contohnya berlaku kerjasama kuasa besar iaitu Presiden Amerika Syarikat dan Presiden British sering bertemu untuk membuat keputusan politik dan ketenteraan. Yang ketiga, sudah 3 markah lah dengan apa yang cikgu sebut tadi. Okay, dan kemudian sebut tentang kejayaan operasi tentera bersekutu. Okay, baik. Soalan C. Apakah peranan generasi masa kini untuk mengelakkan berlakunya perang? Okay, baik. Jadi kita lihat soalan ini. Kata kuncinya ialah peranan. Betul. Tak pastinya. Boleh tak saya highlight? Okey, boleh. Peranan. Okay. Peranan di sini apakah perkataan yang maksud dia berdekatan dengan peranan? Okay. Biasanya cikgu akan bagi tahu murid, okay, peranan ini antara kata kunci yang boleh dikatakan sinonim dengan langkah. Langkah, langkah, cara, bagaimanakah. Okay, semua ini dia bukan maksud yang sama tetapi memang berkait rapatlah dengan cara ataupun langkah, sebab peranan maksudnya apa yang generasi masa kini boleh buat untuk mengelakkan berlakunya peperangan. Jadi dia tak lari dah daripada langkah ataupun cara. Jadi bagaimana kita nak jawab soalan langkah atau cara? Peranan generasi masa kini untuk mengelakkan berlakunya perang ialah, di sini sebenarnya lebih sesuai kalau kita tulis adalah dengan, kita fikirkan cara, dan biasanya cikgu suka ajar murid cara yang senang, iaitu contohnya menyertai kempen kesedaran. Yang ini senang untuk kita ingat dan memang kita nampak masih berlaku. Okay, di sekitar kita pada hari ini mengadakan kerajaan akan mengadakan ataupun pihak berkuasa akan mengadakan kempen, manakala kita sebagai rakyat, peranan kita ialah kita boleh menyertai kempen tersebutlah, menyokong kempen tersebut. Untuk apa? Kempen yang bagaimanakah kita boleh mengelakkan berlakunya perang? Kempen kesedaran mungkin tentang untuk memupuk semangat cinta akan keamanan di sini. Sebab cikgu ubah sedikit. Biasanya cikgu akan tulis cinta akan negara, tetapi di sini perang. Mengapa berlaku perang? Sebab cinta akan keamanan itu tidak cukup, tidak kuat berbanding dengan ketamakan manusia sebenarnya. Okay. Ya. Sekiranya kita betul-betul memahami bahawa hidup ini begitu bernilai, kita tidak akan benarkan peperangan berlaku. Jadi kita tahu hidup ini begitu bernilai dan kita tidak mahu nampak kehidupan lain, nyawanya hidupnya terjejas dan keadaan tidak aman, hidup dalam keadaan yang tidak aman, kita tidak akan benarkan peperangan berlaku. Jadi memupuk semangat cinta akan keamanan ini bagi cikgu adalah sangat pentinglah kalau kiranya kita nak mengelakkan peperangan. Okay. Selain itu, peranan generasi masa kini untuk mengelakkan berlakunya perang adalah dengan mengutamakan perundingan dalam menyelesaikan masalah, konflik atau masalah, ataupun menggunakan yang senang. Biasa cikgu tulis mengutamakan di sini, tetapi yang lebih senang yang biasanya cikgu
gunakan ialah menggunakan rundingan dalam menyelesaikan sebarang konflik, sebarang masalah. Okay? Maka kita dapat elakkanlah perang dan menjalin hubungan baik dengan negara lain. Okay? Termasuklah mungkin rakyat negara lain datang belajar di negara kita, kita menjalinkan hubungan dengannya. Ya, itu juga akan menanam satu uh, benih kebaikan di sana yang kita tak nampak tetapi akan berkembang kepada menyumbang kepada keamanan dunia ini pada masa akan datang. Okay. Di samping itu juga boleh generasi masa kini juga harus juga bolehlah, mungkin harus itu lebih kepada iktibaran juga boleh me, di sini tambahan sedikit lah, menyebarkan. Selain daripada kempen masa kini sebenarnya, uh, salah satu cara yang kita boleh guna dengan mudahnya pada hari ini untuk menaikkan semangat sesuatu se, semua orang dalam masyarakat ialah melalui media massa, okay? Melalui media sosial. Jadi menyebarkan maklumat tentang kepentingan keamanan atau kepentingan perpaduan dan keamanan melalui media sosial. Okay? Dan pesannya masyarakat hidup bersatu padu dan dan peperangan dapat dielakkan. Yang ini jawapan yang lengkap lah, yang cikgu juga lengkap kamu ni kan lah untuk soalan ini. Baik. Jadi, soalan ni 4 markah. Ini cara yang dah lebih daripada banyak, melebihi 4 markah lah. Tetapi sebaiknya kita tulislah semasa peperiksaan ini dengan kita lepaskan peluang untuk menyampaikan pendapat kita, sebab mungkin pendapat kamu itu adalah pendapat yang tepat, yang boleh membawa kepada markah dalam peperiksaan dan juga untuk diri anda, untuk menyampaikan, untuk meningkatkan diri anda. Baik. Jadi dengan ini berakhirlah sesi ulang kaji kita pada hari ini. Semoga berjaya dalam peperiksaan kita nanti. Sekian, terima kasih.